Selamat petang saudara-saudara sekalian. Selepas menolak pelawaan berdebat dengan Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob telah memberikan dua alasan. Pertama, kata Ismail Sabri Yaakob, berdebat bukan budaya Malaysia. Tapi ramai orang kata, kenapa di parlimen boleh pula debat? Kenapa debat yang mereka anjur ni tak boleh pula? Bukankah di parlimen juga adalah budaya debat? Jadi kalau macam itu, yang di parlimen itu apa? Bukan debatkah? Itu persoalan mereka. Alasan kedua Ismail Sabri Yaakob tidak mahu berdebat semalam ialah beliau kata berdebat tidak membawa apa-apa faedah kepada rakyat Malaysia. Kata Ismail Sabri, lebih baik bekerja daripada berdebat. Kerana kalau berdebat saja, keputusannya akan bersorak-sorak saja. Penyokong dibawa ke dalam dewan, penyokong bersorak-sorak, apa yang diperoleh oleh rakyat, kata Ismail Sabri. Tidak ada apa-apa faedahnya, katanya. Tetapi, netizen dalam serangan balas mereka kepada alasan Ismail Sabri itu, mereka kata, sekurang-kurangnya dalam pilihan raya ini sudah satu budaya untuk menjanjikan dan sudah menjadi budaya untuk menonjolkan idea-idea bernas mereka. Memang dalam PRU belum tentu apa yang dicakap itu dilaksanakan, tetapi sekurang-kurangnya adalah harapan apa yang mahu dilakukan kalau dia menang. Itu yang diberikan alasan ataupun serangan netizen terhadap Ismail Sabri Yaakob terhadap jawapannya yang mengatakan tidak ada faedah berdebat. Bagi mereka, tujuan debat itu ialah mahu mengetahui siapakah bakal Perdana Menteri yang mempunyai hujah, yang mempunyai idea, yang mempunyai kemahiran berkata-kata, dan juga kemahiran untuk berbincang. Kerana kata mereka, ada juga yang menulis, sebagai seorang pemimpin negara, mestilah mempunyai kemahiran untuk menarik perhatian, mempengaruhi orang, kerana ia juga akan diguna pakai dalam diplomasi dengan negara-negara lain dan juga dengan pelabur-pelabur yang lain. Itulah alasan netizen. Tapi yang mengejutkan lagi ialah tidak puas dengan dua alasan itu, Ismail Sabri tampil pula memberikan keputusan muktamad yang mengejutkan kita semua. Apabila Ismail Sabri menyerang sekali lagi Anwar Ibrahim dengan mengatakan bahawa rakyat tak nak dengar janji potong gaji jika jadi Perdana Menteri. Hal ini kerana dua-dua bakal Perdana Menteri, yaitu Muhyiddin dan Anwar Ibrahim telah bercakap tentang gaji Perdana Menteri. Bahkan, kalau aku tak silap, Anwar kata, dia kalau jadi Perdana Menteri nanti, dia sanggup untuk tidak mendapatkan gaji Perdana Menteri. Janji dibuat pemimpin pembangkang menurut Ismail Sabri Yaakob untuk memotong gaji jika menang pilihan raya umum ke-15 bukan perkara yang hendak didengar rakyat, katanya. Aku tak tahu sejauh mana kebenarannya apa yang dikatakan ini, tetapi ramai juga netizen rakyat sebenarnya yang gembira dengan respon daripada Anwar untuk yang mengatakan bahawa beliau akan memotong gaji menteri dan Perdana Menteri kalau menang dalam PRU nanti. Perdana Menteri sementara, yaitu Ismail Sabri Yaakob, juga berkata, rakyat cuma ingin tahu apa yang kerajaan akan buat untuk menjaga kepentingan rakyat, terutamanya orang kampung. Kita jangan terkeliru. Sekarang ini macam-macam orang menyebarkan janji, keluar manifesto macam-macam, kata Ismail Sabri lagi. Sekarang ada janji baru, Perdana Menteri tak payah ambil gaji. Orang kampung puan, orang kampung bukan nak dengar. Orang kampung bukan nak dengar ambil gaji tak ambil gaji, kata Ismail Sabri. Orang kampung nak dengar apa yang boleh kerajaan buat untuk kepentingan orang kampung.
Kalau dia tak dapat gaji, orang kampung susah, harga getah turun, kerajaan tak buat apa-apa pun. Yang orang kampung nak dengar perancangan kerajaan untuk menjamin kehidupan mereka. Katanya ketika berucap pada Majlis Pekebun Kecil Makmur Keluarga Malaysia di Beira hari ini. Ucapan itu dipercayai merujuk kepada janji dibuat Presiden PKR, yaitu Anwar Ibrahim ketika berucap dalam Konvensyen Pakatan Harapan di Ipoh pada 20 Oktober lalu. Anwar yang juga pengerusi PH dilaporkan berkata, dia sedia untuk dipotong gaji dan allowance sebagai Perdana Menteri jika diberikan mandat pada PRU 15 ini. Dia berkata perkara itu tindakan pertama yang akan dilakukan sebaik diumum menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Saya beri jaminan di sini, kata Anwar, kalau diizin Allah pada 20 hari bulan November, saya dinobatkan sebagai Perdana Menteri. Pertama saya lakukan adalah potong gaji dan allowance Perdana Menteri. Kerana kalau keadaan ekonomi seperti sekarang, saya tak sanggup ambil gaji Perdana Menteri. Rakyat hidup susah, derita dengan upah yang rendah, kemudahan anak-anak tidak terkawal, dan kesehatan tidak terurus, katanya. Ismail Sabri dalam pada itu berkata, kerajaan hari ini tidak pernah berjanji bulan dan bintang seperti orang lain. Kita membentangkan bajet terbesar dalam sejarah pada 7 Oktober lalu dan ia adalah untuk rakyat. Oleh orang lain, kalau ambil alih kerajaan ini, tak tahu bajet apa yang mereka akan bentang. Tapi kalau Barisan Nasional terus diberikan mandat dan jika dengan izin Allah, saya terus kekal menjadi Perdana Menteri, saya akan pastikan semua yang kita bentangkan dalam bajet itu akan dilaksanakan, kata Ismail Sabri Yaakob lagi. Wow. Jadi apa yang dikatakan oleh Ismail Sabri Yaakob ini? Dia kata, rakyat tak nak dengar janji potong gaji jika Perdana Menteri jadi Perdana Menteri. Kata Ismail Sabri, janji dibuat pemimpin pembangkang untuk memotong gaji jika pilihan raya umum 15 bukan perkara yang hendak didengar rakyat. Sebenarnya ramai juga rakyat yang mau dengar perkara ini. Perdana Menteri sementara itu juga berkata, rakyat cuma ingin tahu apa yang kerajaan akan buat untuk kepentingan rakyat, terutamanya orang kampung. Kita jangan terkeliru sekarang ini, macam-macam orang menyebarkan janji, keluar manifesto macam-macam, kata Ismail Sabri lagi. Yalah, betul lah, aku setuju. Apapun parti politik itu, pada zaman pilihan raya ini, macam-macam janji ditabur, macam-macam manifesto ditabur, dan macam-macam juga yang tak ditunaikan. Itu pasti. Malaysia kita punya, kita jumpa lagi. Bye-bye.